Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Nama saya Faisal dari Nasihat Niaga. Okay, hari ini saya nak share, berkongsi bagaimana kita nak marketing. Macam mana nak buat marketing yang lebih berkesan supaya kita punya jualan pun bertambah. Jadi ramai orang ada masalah di marketing. Kalau saya tanya, di mana masalah dalam bisnes, 70% akan cakap marketing. Jadi marketing ada banyak cara orang guna, dan kebanyakan yang orang try tak nampak kesan, ataupun ada juga orang yang keliru macam mana nak buat marketing. Jadi kalau kita nak buat marketing di zaman sekarang ini, yang diperlukan, yang sangat-sangat diperlukan adalah video marketing. Video marketing. Dengan video marketing ni, orang akan mulai, pertama, kalau kita buat video marketing ni, orang akan kenal kita dan percaya pada kita sebab dia boleh tengok muka kita, dia boleh dengar suara kita, kan? Jadi dia akan menambahkan dan memudahkan trust. Okay. Sebab kedua, video marketing ni, semua platform-platform online sekarang ni memang menggalakkan video marketing. Kalau kita tengok platform macam YouTube dan TikTok, ini platform yang memang tak boleh tidak, memang perlu video. Dia tak boleh upload gambar, mesti buat video. Dan Facebook dan Instagram pun yang mempopularkan platform ni adalah sebab video. Dan zaman sekarang ni orang lebih banyak belajar dan gemar belajar dengan video. Orang sudah tak berapa gemar nak baca panjang-panjang lagi. Orang juga lebih mudah nak belajar, nak serap apa-apa info melalui video. Kerana sekarang ni ramai orang buat kerja multitasking. 2-3 benda serentak dia orang akan buat, kan. Contoh sambil membasuh pinggan dia akan dengar video. Sambil bawa kereta dia akan dengar video. Dia menambahkan ilmu melalui video. Dan yang paling penting, orang mencari info, mencari jawapan pada apa-apa masalah dengan video. Sebagai contoh, kalau saya nak beli laptop, saya akan cari dalam YouTube review apa-apa laptop, model-model yang terkini. Saya nak dengar apa pendapat orang tentang laptop brand A berbanding brand B contohnya, kan. Kita selalu nak tengok maklumat video tentang barang yang kita tengah cari. Seorang tengah mencari. Jadi kalau kita tidak ada video dalam marketing kita, mungkin sebab kita introvert, macam saya, kan, kita segan nak buat video, kita segan nak ada depan kamera, ataupun mungkin kita terhalang sebab kita tak tahu konten apa, topik apa yang kita nak keluarkan. Mungkin juga kita tak tahu macam mana nak editing, perlu kita buat editing dan sebagainya. Saya faham halangan-halangan ni. Cuma kalau kita tidak mengatasi halangan ni dan kita tidak buat keputusan untuk mengatasi, cuba maksudnya kita cuba mengelakkan halangan ni, atasi halangan ni, dan kita akan mengalami beberapa masalah. Okey, antara masalah yang kita hadapi kalau kita tak mulakan sekarang untuk buat video marketing, pertama, kita akan ada kurang konten sebab kita tak ada video. Jadi di page kita, di profil kita, di channel kita, bila orang masuk mungkin konten tak ada. Orang expect kita ada video, beratus-ratus video, tapi kita cuma ada 4-5 video. Jadi bila kurang konten, orang pun tak nak carilah, dia mungkin akan cari orang lain yang lebih banyak konten dia. So kalau kita tak mulakan sekarang, kita akan kurang konten.
Tapi kalau kita mulakan sekarang dan kita cuba beranikan diri, kita akan ada banyak konten. Kita akan ada, mungkin kalau kita buat satu hari satu video, sebulan kita dah ada 30 konten kan. Okey, jadi itu yang pertama, kurang konten. Bila kita kurang konten, orang yang view video kita sikit, viewer kita sikit sebab konten tak banyak. Jadi bila viewer sikit, kita tidak dapat mengumpulkan kita punya kolam prospek. So viewer ni bersangkut rapat dengan kolam prospek kita, kolam ikan kita, yang mana kita ada satu jala yang kita boleh jalakan semua prospek-prospek kita. Jadi kalau kita tak ada konten atau kurang konten, maka akan kuranglah view. Tapi kalau kita ada konten banyak dan mungkin akan ada beberapa konten yang hot, yang betul-betul orang mencari, cariannya banyak. Jadi konten tu akan dapat view yang tinggi walaupun subscriber kita sikit, follower kita sikit. Jadi kita tak perlu ada follower ramai atau subscriber ramai untuk buat benda ni. Kita hanya perlukan topik-topik yang tepat, yang orang cari, maka viewer kita akan bertambah ramai. So kita tak ada konten dan kita tak ada community ataupun viewer. Jadi kalau kita tak start juga, kita akan ketinggalan lah bila tak ada benda ni. Dan juga bila kita punya kolam tu sikit orangnya, maka kita punya prospek pun sikit, leads kita pun sikit, jadi jualan kita pun sikit. Semuanya satu ni efek yang lain. Jadi itu natijah dia kalau kita tidak buat keputusan yang serius untuk buat video marketing serta merta, kerana dunia sedang berlalu dengan cepat. Jadi kita kena cepat juga untuk bertindak. Dan masih belum terlambat, ramai sangat orang sedang mencari pelbagai konten. Jadi asalkan kita faham apa yang kita nak sampaikan, mesej apa yang kita nak sampaikan yang orang betul-betul nak faham, dan kebanyakan mesej kita wajib sampaikan sebab banyak orang kadang-kadang apa yang kita jual ataupun servis yang kita bagi memanfaatkan orang, betul tak? Jadi sudah tentu kita nak sampaikan manfaat kita dan sudah tentu kita nak clearkan apa-apa kekeliruan yang ada. Dah tentu dalam industri akan ada banyak kekeliruan, akan ada banyak soal-jawab, soalan-soalan yang tak terjawab, akan ada cara-cara yang orang nak tahu buat, akan ada pelbagai info yang orang nak cari. Jadi itulah sebabnya anda perlu, bagi saya, kalau anda belum lagi lah untuk buat keputusan untuk buat video marketing. Dan macam mana pula kalau bagi mereka yang dah ada konten dan dah ada komuniti. Saya ada banyak rakan-rakan yang konten dia banyak, komuniti pun dah banyak, video pun dah ratus-ratus ribu view. Tapi ada juga di kalangan kawan-kawan saya ni yang tak pandai monetize. Monetize ni maksudnya tidak pandai menukarkan komuniti ini kepada satu perniagaan yang menjana uang. Okey. Jadi ini pun satu bab lain. Jadi satu bab adalah macam mana nak memulakan video marketing dan content marketing menggunakan video. Itu langkah pertama lah. Langkah pertama kena mulakan supaya mula dapat content dan mula dapat komuniti. Once dah dapat content dan komuniti ni, dan baru kita masuk step kedua adalah untuk monetize content dan komuniti tersebut. Okay, so macam mana nak mulakan semua ni daripada A sampai Z kan? Okay, so katakan kita baru nak start kan. Okay, mula-mula kan kita kena jelas apa mesej yang kita nak sampai, apa mesej penting yang perlu kita sampaikan, topik-topik
kita mesti jelas dan mesti kita dah senaraikan apa yang perlu kita sampaikan. Sebagai contoh, katakan kita perjuangkan kita sedang dalam bidang takaful contoh. Jadi takaful ni banyak topik yang orang keliru, terutama yang muda-muda yang baru nak memulakan rumah tangga, baru nak memulakan kerjaya. Dia ada banyak soalan dan keraguan tentang takaful. Okay, so mungkin kita punya konten ni menjawab keraguan-keraguan ni. Mungkin kita akan jawab macam contohnya, kalau accident apa nak buat? Apa step-step yang perlu kita ambil jika berlaku accident? Ataupun mungkin ada salah satu video, kalau ada orang langgar kereta kita dari belakang, apa yang perlu kita buat? So konten-konten ni adalah konten-konten yang berguna, yang akan memberi info kepada orang. Kan? Jadi kita, yang pertama, yang paling penting, kita senaraikan semua konten kita, topik-topik yang kita plan nak buat. Senaraikan dulu. Wujudkan satu buku catatan, senaraikan topik-topik semua kan. So bila kita dah jelas, kita sendiri dah jelas tentang topik yang kita nak sampaikan, message yang kita nak orang dengar, satu dunia nak dengar. Okay, dan tiba masa kita kena, kalau introvert lah, anda kena hadapi ketakutan untuk bercakap depan kamera. Saya seorang introvert. Saya memang daripada dulu tak boleh bercakap depan kamera, sampailah satu ketika di mana saya berjaya mengatasi masalah dan cabaran ni. Jadi saya pun faham ketakutan seorang introvert untuk berada di depan kamera. Macam mana nak cakap, macam mana nak menyampaikan, macam mana tak nak bagi takut, macam mana tak nak ada suara-suara yang melemahkan semangat kita. So memang step kedua ni step yang penting. Kita kena atasi masalah malu cakap depan kamera. So dia ada cara-cara dia. Jadi yang penting anda kena faham, atasi dulu masalah ni. Once kita dah atasi masalah malu ni, masalah segan ni, maka kita boleh cepat-cepat keluarkan konten. Okay? Jadi step ketiga adalah konsisten keluarkan konten. Konsisten keluarkan konten. Jadi tadi kita ada senarai topik kan. Jadi kita kena rancang. Bila kita nak merakam kita punya konten. Okay? Antara benda yang akan mempercepatkan kita dapat banyak konten adalah mengurangkan editing. Mengurangkan editing. So kalau kita tak mahir nak edit video, kita akan makan masa yang sangat lama just untuk nak jadikan video tu cantik. Jadi benda ni akan ada natijah dia juga, which is konten kita lambat keluar. Okay, sedangkan platform-platform suka konten yang selalu di-upload. Orang pun sedang menanti-nantikan konten yang baru kita upload. Jadi buat masa sekarang, untuk peringkat awal, saya tidak galakkan untuk kita edit video. Biar konten kita raw, ataupun kalau nak edit pun edit sikit-sikit je. Maksudnya mungkin kita cut bahagian yang betul-betul perlu dipotong. Dan minimize editing untuk mempercepatkan upload. Jadi poin nombor 3 adalah konsisten untuk hasilkan konten. Bila dah konsisten, apa yang akan berlaku? Viewer akan mula jumpa kita. Dia akan discover kita, discover video kita. Dia akan mulai kenal kita. Dan ada setengah-setengah orang dia akan mula follow rapat. Dan di sinilah kita kena mainkan peranan untuk menjaga komuniti. Maksudnya kalau ada orang komen, kita reply kat komen. Dan kita jaga, membina hubungan dengan kita punya komuniti. Dan benda ni akan membina komuniti. Alright, so reply komen, cuba beramah mesra dengan viewer dan sebagainya. Apabila kita buat benda ni, kita dah mula beramah mesra dengan kita punya komuniti, maka kita akan wujudkan apa yang saya panggil
invisible customer ataupun kata lain kolam ikan. Invisible customer ni adalah viewer-viewer yang pernah tengok video kita. So dalam arti kata teknikal, kita ada cara nak capai siapa yang dah view kita punya video. Mereka dah masuk ke dalam kita punya invisible customer punya kolam. Jadi kita boleh capai mereka menggunakan ads dan sebagainya, pelbagai cara. Jadi bila dah wujud kita punya kolam ni, kolam customer ni, apa yang kita nak buat, kita nak mula monetize. Okay, dalam monetize ni ada beberapa benda lah yang kita kena buat. Okay, so antara benda yang kena buat bila dah ada kolam ikan, kita nak mula monetize, dan step pertama untuk monetize kolam ikan kita adalah untuk tawarkan satu offer. Tawarkan satu offer. Jadi kita kena rangka satu offer yang betul-betul menarik perhatian orang. Dan bagi maksud saya offer ni bukan jual barang bukan kita bagi diskaun. Offer ni bukan maksud saya diskaun. Offer ni adalah tawar apa yang kita nak tawarkan. So saya bagi beberapa contoh offer. Satu contoh offer adalah free small service. Free small service. So katakan anda adalah seorang ejen takaful, perunding takaful. Mungkin anda boleh tawarkan satu servis kecil yang percuma. Sebagai contoh, anda boleh review polisi dia yang lama untuk tengok apa-apa yang dah outdated. Dan anda boleh bagi dia nasihat apa yang perlu dibuat sekarang. Adakah polisi yang lama ni dah mahal berbanding dengan sekarang? Mungkin polisi dia yang dia beli dulu ni 5 tahun dulu dan sekarang dia punya harga sudah updated. Dan dia bayar premium yang mahal untuk dia punya polisi. So free small service adalah review polisi, contoh. Ataupun kalau anda seorang real estate agent, anda seorang rent, mungkin servis percuma yang anda boleh bagi adalah memberikan senarai harga rumah di satu-satu kawasan. So market value, senarai market value di kawasan tertentu. Jadi bagi mereka yang sedang terfikir-fikir nak jual rumah, mereka boleh dapat tahu anggaran market value. Itu mungkin free service yang anda boleh bagi. Atau contoh ketiga yang saya boleh bagi, katakan anda jual emas kan. So anda boleh bagi offer untuk bagi harga emas setiap hari, update harga emas setiap hari dalam anda punya Telegram channel. Jadi tugas offer ni adalah untuk tarik orang dalam kolam ni pergi ke satu channel lain yang anda miliki sendiri. Okay, yang anda miliki sendiri, mungkin anda kumpulkan nombor WhatsApp mereka contact anda direct, ataupun anda create satu WhatsApp group, atau anda create satu Telegram group. Tapi tujuan offer ni adalah untuk mengasingkan orang yang dah ready nak pergi next step untuk dalam hubungan anda dengan dia, nak pergi next step. So macam contoh, orang yang nak suruh review polisi ni ada harapan dia nak beli polisi, betul tak? Orang yang nak tahu harga rumah ni, market value rumah ni, ada harapan dia nak jual rumah, betul tak? So dia nak ambil next step. Tujuan offer ni adalah untuk bawa dia keluar. Kita nak kenal pasti siapa di kalangan orang dalam kolam ikan kita ni yang nak pergi ke next step. Dan lepas kita bagi offer tu, komunikasi tu dah jadi dua hala. Dia tidak lagi menjadi satu hala dalam video marketing tu. Itu satu hala. Satu hala ni kita cakap dalam depan kamera, dia dengar, mungkin dia ada komen-komen sikit. Tapi itu je. Banyaknya satu hala. Selepas kita bagi offer ni, dia punya perbualan tu kena dua hala. Maksudnya kita berhubung dengan dia secara direct. Ataupun dia datang kedai kita. Maksudnya dia dah mula perhubungan dengan kita secara direct. Itulah tujuan permulaan untuk nak monetize adalah untuk menawarkan sesuatu. Okay, mungkin kalau kita tak jual servis, kita jual produk, mungkin dia punya tawaran tu adalah diskaun. Mungkin tawaran dia adalah warehouse sale. Mungkin tawaran dia adalah just kita nak jual produk kita. Apa saja. Bila dah ada kolam ikan tu, kita dah boleh menawarkan sesuatu. Cuma
Yang penting tawaran tu kena betul-betul meleleh. Kena betul-betul tawaran yang orang nak, yang orang cari dan orang tak sabar-sabar nak grab tawaran tu. Kalau di tawaran yang biasa-biasa, dia hanya akan suam-suam kuku. Jadi untuk nak monetize, benda yang kena betul-betul fikir dan rancang adalah tawaran apa. Kita tak boleh buat sambil lewa. Kena plan dan buat betul-betul dan kena test berbagai benda lah. Okay, once tawaran tu kita dah selesai, then kita akan mulakan sales process lah. Okay, proses penjualan. Kita akan mula masuk daripada content, daripada marketing, kita nak masuk ke sales. Kan kita selalu dengar sales and marketing kan. So marketing tu kita dah buat melalui video marketing ni, sekarang nak masuk mode sales pula. Jadi dalam sales ni dia ada proses dia. Ada setengah orang kena buat appointment dulu, then baru jumpa. Ada setengah-setengah kena WhatsApp dulu. Ada setengah-setengah kena datang kedai. Jadi dia bergantung kepada industri. Kan? Jadi benda ni perlu untuk kita perkemaskan. Okay? Apa sales proses kita. Okay, so harap membantu video ni dan cakap tentang offer, saya pun ada offer jugalah. Okay, so kalau anda di kalangan orang yang belum ada konten dan belum ada komuniti dan segan nak cakap depan kamera, okay, saya nak tawarkan bantuan macam mana anda boleh start konten dan start komuniti supaya dah mula ada kolam ikan. Alright? Dan kita ada satu program nama dia VMI ataupun Video Marketing untuk Introvert untuk baru nak start community. Jadi kalau anda di kalangan ini dan nak tahu tentang program ni, anda tak perlu bayar apa-apa sekarang, cuma anda mungkin nak tahu info tentang program ni, boleh messenger kami. Okay, messenger kami dan bagi keyword VMI. Okay, cara-caranya adalah PM kami di Messenger. m.me/nasihatniaga. Okay, klik kat situ and then nanti dia akan buka page kami, Messenger kami dan type keyword VMI. Okay. Kalau anda di kalangan yang kedua, which is anda dah ada community, anda dah ada content, dah ada viewer, okay, dan mungkin dah ada yang dah berjuta views pun, ada yang beratus ribu views pun, tapi tak boleh monetize. Anda tak pandai macam mana nak monetize komuniti anda, ataupun mungkin anda masih lagi rasa macam belum capai tahap puas hati jumlah wang yang anda boleh dapat, jumlah bisnes yang anda boleh dapat daripada komuniti anda, dan anda nak baiki offer anda nak baiki positioning anda, nak baiki pricing anda, dan nak baiki sales process. So kalau anda perlukan info tentang yang ni, okay, anda kena baiki offer, positioning, pricing dan sales process. 4 benda ni kita akan duduk dan bincang sama-sama. Kalau berminat dengan ni, nak tahu tentang info tentang ni, macam tadi juga, tak perlu bayar apa-apa, beli apa-apa. Just tanya saja dulu tentang program ni. Sama juga messenger kami, cuma kali ni dengan keyword money, M-O-N-E-Y, money. Kalau baru nak buat community, keyword dia VMI. Kalau anda seorang influencer cuma nak monetize, keyword dia money. Okay, itu saja tips untuk daripada saya kali ini. Harap dapat membantu dan mungkin memberikan sedikit gambaran yang lebih jelas macam mana nak buat video marketing, khususnya lah armnya content marketing. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.